Itu dia persembahan daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara mempersembahkan tarian Rambai. Okey, membuka tirai glosari pada malam ini seperti biasa setiap hari Sabtu 9 malam di saluran Berita RTM. Ya, pastinya bersama dengan saya Ifah Hazim dan juga Ismail Adnan akan menemani anda selama sejam. Kita membawakan perkongsian berkenaan ataupun bersempena dengan sambutan Hari Malaysia yang akan disambut pada 16 September nanti. Ya, cukup bersemangat sebenarnya. Saya tengok tadi tarian itu adalah teknik etnik tidung. Tarian Rambai memang cukup menarik ya. Tarian tu tadi kita memang rasa macam lemah lembut je penari wanita dia. Lepas tu dengan mimik muka sentiasa tersenyum. Memang sangat kaya dengan budaya bila kita tengok tarian tersebut. Betul. Tadi. Tapi lebih menarik kalau Ifah Hazim juga boleh turut serta untuk bersama-sama menarikan tarian Rambai tersebut. Ada menari tadi. Saya nampak pakaian awak sudah sesuai dengan pakaian itu. Pakaian awak ni bertemakan apa sebenarnya? Bertemakan flora dan fauna. Sama macam awak punya kan, ada pokok-pokok, ada buah di situ ya. Hijau memang pilihan kita pada malam ni, Ifah. Menunjukkan ketenangan. Tapi saya suka struktur baju awak ni, dia menggambarkan kepada personaliti awak. Apa sebenarnya yang awak fikirkan bila awak tengok kepada baju saya sebenarnya? Mungkin kehidupan laut. Kehidupan laut. Cuba awak jujur je. Sebenarnya awak rasa saya seolah-olah macam ada obor-obor kan. Ini obor-obor cinta, Ismail. Saya tak cakap benda. Tapi itu sebenarnya identiti pakaian yang kita nak bawakan bersama dengan anda. Setiap pemakaian kita itu menggambarkan identiti dan juga digambarkan ataupun manifestasi kepada apa yang kita nak gambarkan pada identiti kita. Dan kalau kita lihat pakaian yang dipakai oleh penari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara itu menggambarkan identiti etnik tidung juga. Ya, betul tu. Dan sempena kita menyambut Hari Malaysia pada Rabu minggu depan iaitu 16 September. Betul. Kita nak bercakap mengenai budaya, kepelbagaian budaya, adat, agama sebagai satu negara iaitu negara Malaysia. Dan kita bawakan satu tajuk istimewa iaitu kemakrufan asimilasi. Apakah makna untuk kemakrufan asimilasi itu? Kita dah sediakan satu pakej untuk anda. Jom sama-sama kita saksikan apakah definisi tajuk kita pada minggu ini. Kemakrufan asimilasi. Kemakrufan, kebaikan, contoh politik yang sihat akan melahirkan segala kemakrufan. Asimilasi, pemaduan bermacam-macam jenis atau berbagai-bagai unsur menjadi satu seperti pemaduan unsur-unsur daripada kebudayaan yang berlainan menjadi satu kebudayaan. Simpulan bahasa, cacing naik ke mata. Maksud, kelakuan atau perbuatan yang melampau. Contoh, nampaknya perbuatan pegawai khas itu seperti cacing naik ke mata, kata Hamid. Cacing naik ke mata, perbuatan yang melampau. Cacing kepanasan pun perbuatan yang melampau juga. Kerana yang penting adalah kita menggambarkan setiap perlakuan seseorang itu perumpamaannya mengikut flora dan juga fauna. Jadi kemakrufan asimilasi, sebenarnya kita nak cerita tentang budaya yang pelbagai dan bagaimana kita berasimilasi dengan budaya tersebut. Ya, itu yang menariknya sebenarnya kita di Malaysia ni apabila kita ada pelbagai negeri dan yang melambangkan identiti masing-masing, ada agama, ada adat, ada budaya. Kita memang kaya dengan semua itu. Dan pada minggu ini kita nak bercakap mengenai Borneo, mungkin Sabah Sarawak dan juga Labuan. Dan kita ada bawakan tetamu istimewa bersama dengan anda, bersama dengan kita hari ini. Dan sebelum itu kita ada juga sediakan kepada anda untuk anda pakej-pakej istimewa. Contohnya untuk segmen Teropong Minda kita ada bingkisan mengenai memori Hari Malaysia. Betul. Hari Malaysia sebenarnya satu hari yang cukup penting untuk kita melihat bagaimana penggabungan Sabah Sarawak dan juga Semenanjung Tanah Melayu membentuk Malaysia. Jadi ini satu tarikh yang perlu dihayati dan juga ditekuni oleh setiap rakyat Malaysia. 16 September nanti insya-Allah kita akan bersama-sama menyaksikan siaran secara langsung sambutan Hari Malaysia pada pukul 8.30 malam di saluran TV1 dan juga saluran Berita RTM. Mari sama-sama kita saksikan sambutan Hari Malaysia pada 16 September nanti. Kita nak berehat seketika, Ifah? Ya, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita akan teruskan dulu pakej ataupun bingkisan yang kita dah sediakan iaitu Memori Hari Malaysia. Jom sama-sama kita saksikan. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala
pada 31 hari bulan Ogos 63 kelak negara baru itu akan muncul sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hidup Malaysia! Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama pada tahun 1963. Ia menandakan penggabungan bersama Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Pembentukan persekutuan baru ini dirancangkan berlaku pada 1 Jun 1963, namun kemudiannya ditangguhkan ke 31 Ogos 1963 bagi membolehkan ia disambut bersama-sama dengan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-6. Beberapa isu berkaitan dengan bantahan Indonesia dan Filipina untuk pembentukan Malaysia memperlambatkan pengisytiharan hingga ke-16 September pada tahun yang sama. Penangguhan itu juga dibuat bagi membolehkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memperuntukkan masa membuat pungutan suara di Borneo Utara yang kini digelar Sabah dan Sarawak. Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 ditandatangani di London pada 7 Julai Nama saya Muhammad Rizal bin Julaihi daripada Persatuan Anak Tahu-Tahu. Aku bangga jadi anak Malaysia dan selamat tahu Hari Malaysia. Aku dekat beri selamat Hari Malaysia dengan rakyat Malaysia. Aku bangga jadi rakyat Malaysia. Aku bangga jadi anak Malaysia. Selamat Hari Malaysia untuk Telugu. Selamat untuk Malaysia. Aku harap dan Sarawak di Melok ni harap Malaysia terus aman, damai dan rakyat terus progresif menuju ke negara yang lebih maju dan moden di masa akan datang. Saya mengucapkan selamat Hari Malaysia dan moga kita akan semakin maju dan aman makmur. Selamat Hari Malaysia. Selamat untuk Hari Malaysia. Harap ke Malaysia maju jaya. Selamat menyambut Do Malaysia. Harap Malaysia terus maju. Selamat Andu Malaysia kepada semua kaum bidayuh di Malaysia. Selamat Hari Malaysia kepada semua. Sok Koi, selamat Hari Malaysia. Harap otok suap pagu-pagu dan harap otok sehat sentiasa. Stay safe dan jaga kita semua. Hello, jadi selamat Hari Malaysia kepada semua. Jadi kami mengharapkan kita sentiasa makmur, dia bersama dan terus patuhi SOP bersama-sama. Kita masih belum menang, kita bersama. Selamat Hari Malaysia. Hai, tuduk suat ingan. Aku juga selamat untuk Malaysia. And ingan daki-daki adin, jaga otak pingan, otak orang sok monang. And mak kau buat pakai mask. Dua daki-daki dengan Odi, sentiasa membiak tangan. Thank you. Bye-bye.
Baik, kita bertemu kembali dalam Glosari membawakan tajuk kemakrufan asimilasi. Sudah tentunya secara ringkas dan juga secara jelas pemahamannya adalah tentang penyatuan seluruh budaya dan juga etnik di Malaysia untuk membentuk perpaduan nasional. Ya, betul tu. Dan mungkin tak ramai ada anak-anak muda rasa mungkin kita nak menyambut Hari Kebangsaan je, tapi sebenarnya Hari Malaysia juga adalah sangat-sangat penting. Daripada tahun 1963 sehinggalah sekarang kita bersatu, Tanah Melayu dan juga Sabah Sarawak. Memang satu hari yang memang cukup bersejarah buat negara kita, di mana kita harus sentiasa ingat Hari Malaysia ini. Betul. Di samping kita menyambut Hari Malaysia dan juga cuti hujung minggu ni, Ifah, mungkin kalau anda yang ada perancangan untuk membawa anak-anak anda pergi ke tempat-tempat menarik, sahabat penyampai kita, Boyd Mat Sam, ada membawakan satu gambaran tempat menarik yang mana anda boleh melihat haiwan-haiwan peliharaan ataupun haiwan-haiwan eksotik di sana yang dinamakan sebagai Farm in the City. Jadi kita tahu minat Boyd ni lebih kepada haiwan-haiwan peliharaan, haiwan-haiwan yang eksotik. Jadi Boyd adalah pencipta flora dan fauna juga. Ya, sebenarnya Boyd adalah pencipta segala-galanya. Hari itu dia dibawakan sains dan teknologi. Sekarang ni dia pencipta flora dan fauna, dan macam Ismail, pencinta wanita. Alhamdulillah. Itu satu pujian ke apa sebenarnya, Ifah? Tapi yang penting kita nak menyaksikan buat anda yang mencintai flora dan fauna dan juga haiwan-haiwan peliharaan ni, jom kita saksikan berkisar mengenai Farm in the City disediakan oleh Boyd Mat Sam. Silakan. Farm in the City FITC yang terletak di Seri Kembangan, Selangor merupakan destinasi liburan keluarga untuk segenap lapisan masyarakat dan peringkat umur. Ia adalah sebuah taman tema unik yang menggabungkan keseronokan sambil menerokai dan mengenal hiburan liar dan menikmati keindahan alam semula jadi. Ia diwujudkan bagi memberi peluang kepada semua golongan, terutama kanak-kanak, untuk melihat secara dekat haiwan dan tumbuhan dalam persekitaran yang selamat bersama ibu bapa. Farm in the City merupakan salah satu petting zoo. Jadinya kita lebih ke arah sebagai pusat konservasi, satu, pusat pendidikan dan juga pusat rekreasi. Jadi macam mana untuk dapat tarik pelancong lagi ramai, kita menekankan aspek pendidikan yang boleh menarik lebih ramai daripada pelbagai lapisan umur, sama ada daripada generasi muda sehingga generasi lapisan atas, supaya mereka sendiri boleh merasai ataupun mempelajari haiwan-haiwan yang ada dekat sini dan boleh juga berinteraksi dengan lebih dekat dengan haiwan-haiwan yang kita ada dekat dalam ini. Aktiviti-aktiviti yang selalu dijalankan, pertama kita ada aktiviti bulanan seperti DIY, memperkenalkan Raccoon and Friends, Tortoise and Friends kepada adik-adik, menerangkan mengenai habitat makanan, lepas tu menerangkan bagaimana cara penjagaan. Dan sekarang juga nanti boleh tengok kita ada Kampung Farm Fair dengan menekankan pelbagai permainan tradisional, contohnya seperti batu seremban. Jadinya generasi muda sekarang ni dapat merasai dengan keluarga mereka sekali, berpengalaman bermain dengan bersama-sama keluarga dekat atas. Kalau setiap hari pun kita akan keluarkan animal-animal ni untuk kita buat ada interaksi lah, dan juga kita ada burung kakak tua punya persembahan. Jadinya adik-adik ni secara tak langsung memang boleh belajar dan bawa family untuk mempelajari haiwan-haiwan yang ada dekat dalam. Beroperasi sejak 2012, Farm in the City merupakan taman tema haiwan berkonsep terbuka yang membolehkan pengunjung melihat secara dekat lebih daripada 100 spesies haiwan. Sepanjang penggambaran, kami disambut oleh pelbagai spesies haiwan peliharaan yang terdapat di sini. Terdapat beberapa spesies kambing yang berasal dari beberapa buah negara berbeza seperti India, Switzerland dan juga dari kawasan-kawasan Asia yang lain. Spesies kambing-kambing jinak ini membolehkan para pengunjung untuk menyentuh dan bermain sambil memberi makan kambing-kambing tersebut dengan jarak dekat. Selain itu, terdapat juga Acisdia atau dikenali sebagai rusa bertompok yang berasal daripada India. Sikapnya yang malu dan lincah sering menjadi tumpuan para pengunjung di taman ini. Ini adalah seekor alpaka. Alpaka ini merupakan keluarga unta dan ia terdapat di negara Amerika Selatan. Tinggal di kawasan yang dingin dan jangka hayat boleh mencecah sehingga 20 tahun. Sebaik sahaja kami memasuki stesen savana,
kami disambut mesra oleh rusa Javan yang merupakan spesies terbesar rusa. Selain itu, berpeluang berjumpa dengan alpaka yang comel yang berasal dari kawasan pergunungan dan dingin di negara-negara Amerika Selatan. Bulunya yang tebal dan mukanya yang comel sering menarik minat pengunjung untuk memberi makan dan bermain dengannya. Pun begitu, perlu berhati-hati apabila berasa terancam, alpaka akan mengudah kepada ancaman tersebut sebagai tanda mempertahankan diri di sini. Haiwan berbulu tebal ini sangat jinak dan mudah didekati. Ini merupakan taman burung yang terdapat di mini zoo ini dan terdapat lebih dari 30 spesies burung yang terdiri daripada burung air, burung udara dan burung darat. Melangkah masuk ke Taman Penyu dan Kura-Kura pula, ia menempatkan pelbagai spesies kura-kura dan penyu yang jarang dilihat dan eksotik. Di sini juga pengunjung berpeluang untuk memberi makan kepada kura-kura gergasi yang merupakan antara kura-kura terbesar di dunia. Di sini kita juga boleh melihat secara dekat spesies kura-kura darat yang jarang ditemui seperti kura-kura bintang dari India, radiator tortoise, leopard tortoise, kura-kura kaki merah dan pelbagai lagi spesies kura-kura ada di sini. Dalam pada itu, pengunjung dapat juga melihat penyu dinosaur, iaitu salah satu penyu air tawar paling besar di dunia, iaitu alligator snapping turtle dan pink nose turtle. Berjalan melalui gua buatan yang direka secara unik seperti kandang yang menempatkan spesies ular sawah paling panjang, ular sawah albino, spesies buaya terkecil dan juga ular tiung. Pastikan anda memandang di sekeliling anda untuk melihat reptilia-reptilia ini dan perlu berhati-hati memasuki kawasan gua ini kerana haiwan tersebut berada sama ada di tepi atau di atas anda. Bukan semua orang mampu memberi komitmen dan menyerahkan seluruh hidupnya untuk bergiat aktif dalam penjagaan dan pemeliharaan haiwan liar. Jika tiada minat dan kesabaran tinggi, pastinya tugas menjaga haiwan ini bukan sesuatu yang mudah. Seseorang itu hanya perlu menghabiskan masa dengan memerhati dan berada dekat dengan haiwan supaya boleh mula mempelajari tingkah laku, ciri-ciri semula jadinya. Dan haiwan akan menerima seseorang sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Melalui pengalaman berkunjung ke sini, kita boleh memupuk sikap menghargai haiwan. Selain pemahaman mengenai tabiat haiwan melalui ceramah, pertunjukan dan pendidikan oleh penjaga yang bertugas di mini zoo ini. Perasaan cintakan haiwan, terutama di kalangan kanak-kanak, dapat diterapkan melalui pengalaman melawat ke tempat-tempat seperti ini. Baik, itu dia sebahagian daripada haiwan-haiwan peliharaan ataupun ada yang diletakkan di Farm City itu menjadi kegemaran ni Fahazim, betul tak? Ya, betul tu. Bumerang tu comel betul lah. Tapi nampaklah binatang-binatang tu semua memang sukakan Boyd tadi. Itulah, Boyd memang berada di mana-mana. Jadi insya-Allah untuk minggu hadapan sebelum kita mengakhiri glosari, kita akan hantar Boyd ke satu lokasi yang mencabar dan juga ekstrim. Ya, dan pastinya Boyd kena ditemani dengan Ismail Adnan. Dan saya boleh ulas daripada studio insya-Allah. Okey. Okay. Jadi kita nak kenalkan siapa tetamu istimewa kita pada hari ini, tetapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita akan kembali bersama dengan anda di Glosari. Kita akan kekalkan kebebasan bersuara. Tetamun kita lihat bahawa walaupun kita lihat bukan kementerian tetapi perlembagaan kita juga tidak menyekat kebebasan ini. Tetapi mestilah dalam batas dan kerangka yang tidak melanggar undang-undang. Kita lihat bahawa di Malaysia ni kita nak tahu semua, kita boleh dapatkan apa rahsia-rahsia. Rahsia kerajaan kadang-kadang tu maknanya apa yang dibincangkan di peringkat tertinggi pun, di peringkat kabinet pun terkeluar kan. Ya. Maknanya rakyat dapat tahu. Tetapi kita tidak mengambil tindakan undang dalam Malaysia ni. Mari kita lihat dari segi OSA ataupun alter rahsia resmi itu, maknanya tidak ramai yang diambil tindakan. Maknanya kita begitu kekalkan kebebasan bersuara ni. Tetapi kita harap kebebasan suara ni janganlah dipandang sewenang-wenangnya. Sebab apa? Kita akan mengambil tindakan tegas jika ianya akan menyebabkan keharmonian, keamanan kita terjejas.
Itulah dia suasana malam di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur yang cukup indah. Jadi pemandangan di studio Glosari pada malam ini juga indah sebenarnya. Bukan disebabkan Ifah Hazim, tetapi disebabkan tetamu saya yang sudi menerima pelawaan saya sebenarnya. Dan yang pastinya tetamu ini membuatkan awak nampak sedikit rendah hari ini. Tak apa, saya rela merendahkan hati untuk mengalu-alukan kehadiran mereka berdua pada malam ini. Iaitu kita perkenalkan tetamu kita Dewi Liana Siresta dan juga Larissa Ping Liu. Apa khabar? Baik. Terima kasih. Saya berterima kasih atas kehadiran awak kerana mungkin berminggu-minggu saya sudah pun bosan dengan melihat wajah Ifah. Bosan ya. Mungkin menyerikan kembali kesegaran mata saya sebenarnya. Ifah, maafkan saya Ifah. Tak apa, dia cakap macam tu setiap minggu. Dengan tetamu-tetamu kita yang berbeza. Okey, tapi yang penting kita sebenarnya membawakan Dewi dan juga Larissa sebenarnya adalah gambaran ya kepada bagaimana sebenarnya kejayaan mereka yang mereka kecapi ini membawa nama Malaysia sendiri. Walhal mereka berasal dari Sarawak, negeri Sarawak, dan boleh menggambarkan Malaysia sebagai bangsa yang boleh untuk dibawa kepada kejayaan yang lebih besar lagi. Okey, untuk kita mulakan dengan Dewi dulu. Okey, Dewi adalah bekas Ratu Cantik Miss World Malaysia 2014. Betul. Dan Larissa pula adalah 2018, betul? 2018. So dua-dua ni Miss World Malaysia ya. Memang berdebar rasanya duduk sebelah Ratu. Debaran saya sudah lama hilang sebenarnya sebab saya tahu mereka ini amat ramah dan juga mereka ini senang untuk diberbual. Tapi Dewi dahulu, mungkin kita nak cerita tentang Dewi. Asalnya dari negeri Sarawak. Mungkin nak tahu lebih lanjut tentang Dewi, suku kaumnya dan juga membesar di mana dan juga bagaimana Dewi sendiri mengorak kerjaya Dewi dalam bidang peragaan. Malah Dewi juga bermula belajar dalam bidang nyanyian. Betul? Betul. Dewi asal Sarawak dan papa Dewi Indonesia. Mama Dewi Sarawak Bidayuh daripada kaum etnik Bidayuh dan ini bajunya. So, hari ini pakai sikit-sikit je lah. Tapi kebiasaan baju ini dipakai untuk perayaan atau bagaimana? Selalunya perayaan lah sebab kita ada perayaan Gawai. Jadi pada bulan 6 tu 1st of June memang kita akan pakai tradisional, baju tradisional. Tapi kalau Dewi pun kalau ada event yang memerlukan dia pakai pun dia akan pakai. Sebab benda ni macam kita bangga memakai baju tradisi kita sendiri. So Dewi boleh pakai anytime je. Jadi Larissa pula hari ni ada macam kita nampak ada headband, adakah itu? Jadi ni adalah baju tradisi orang Ulu. To be more specific, etnik Kenyah. Ya, jadi orang Ulu tu macam ambillah term lah. Dia masyarakat orang Ulu tapi dalam masyarakat orang Ulu ada etnik-etnik lain seperti Kenyah, Kayan, Kelabit dan banyak lagi. Lebih kurang 27 etnik lah. Ya, bawah kumpulan orang Ulu. Saya nak tanyalah, orang Sarawak ni memang semua cantik-cantik. I think so. Tapi sebenarnya dalam perpaduan kan dia ada perkahwinan silang budaya. Jadi saya teringin untuk merealisasikan perkahwinan silang budaya tu. Mana tahu jodoh saya bertemu dengan orang Sarawak. Datanglah Sarawak. InsyaAllah. Tak apa Ifah? Boleh. Saya okey je. Okey, ini satu pengalaman yang kita nak bawakan. Kalau Dewi sendiri pelajar aswara dahulu. Betul. Kemudian memenangi Miss World Talent sewaktu pertandingan di peringkat antarabangsa itu sendiri. Jadi Dewi bukan sahaja membawa personality sebagai seorang ratu cantik tetapi bakat dalam bidang nyanyian itu. Bagaimana Dewi sendiri sebagai seorang penyanyi mengimbangkan kerjaya sebagai nyanyian dan mungkin peragawan dan juga seorang ratu cantik. Dewi bermula career dalam industri Malaysia ni bermula daripada nyanyian, daripada Dewi kecil lagi. Dan Dewi bermula daripada RTM. Sebab masa tu Dewi ikut Bintang Kecil daripada Sarawak, Samarahan. Lepas tu sampailah ke peringkat antarabangsa. Model dalam peragaan tu, lepas tu Ratu Cantik itu bagi Dewi adalah sesuatu bonus masa tu. Sebab Mama Dewi selalu cakap, gunakan kelebihan, ada ketinggian, ada ni. So pakailah. Itu yang Dewi lakukan. Tapi walau macam mana pun kerjaya Dewi yang paling tetap adalah nyanyian. Yang tahun 2014 tu bukan sahaja Miss World sebenarnya yang Dewi menang. 2 bulan sebelum tu Dewi mewakili Malaysia untuk Wakopa World Championship of Performing Arts di mana Dewi menang 6 anugerah masa tu di Los Angeles. Selang 2 bulan Dewi menang Miss World.
Lepas tu pergi ke London 2 bulan selepas tu Dewi dapat first Malaysian yang menang Miss World Talent. Dewi rasa 2014 tu memang rezeki Dewi lah, memang tahun Dewi untuk lagi step up lah dalam career Dewi. Masa tu Dewi membuat nyanyian opera. Nyanyian opera. Wow. Dia memang dari kecil dah memang papa Dewi ajar sebab beliau memang seorang guru vokal. Tetapi dalam klasikal Dewi belajar daripada tahun 2011 di mana waktu itu Dewi masuk diploma di Aswara dan student vokal wajib mengambil klasikal. Dan guru Dewi adalah Datuk Syafinas Selamat. Dari situ Dewi belajar klasikal. Berbakat, cantik, bijak, package yang lengkap. Bila cakap mengenai bijak, kita tahu Larissa ni sebenarnya adalah smart student, straight A student. Dapat scholarship ya. Kita tahu dulu mulanya dengan Help University. Lepas tu dapat scholarship dan then bersambung di Universiti Melaya, betul? Dalam jurusan apa tu? Undang-undang. Undang-undang. Itulah. Mungkin saya dah nampak jodoh yang semakin dekat. Tak apa itu kita cerita lain. Larissa umur Larissa adalah 21 ya Larissa, tapi maknanya Larissa bermula sangat awal dalam bidang ini ya. Jadi mungkin macam Larissa boleh ceritakan sedikit macam mana bermulanya kerjaya Larissa dalam pertandingan Ratu Cantik dan macam mana, sama juga soalan, macam mana nak seimbangkan dengan kerjaya ataupun tugas Larissa sebagai seorang pelajar nak maintainkan sebagai straight A student tu sendiri. Ambil law lagi. Bukan senang ya? Tak senang, memang tak senang. Dewi ni sebenarnya idola saya semasa saya masa di sekolah menengah. Tahun 2015 saya jumpa Dewi pada di rumah aunty saya. Time itulah memang saya. She was so cute. I was a very small girl. Lepas tu that was the time saya kata dengan mak saya lah, maybe one day saya nak cuba Miss World. So Dewi lah my inspirasi. And bila saya 19 tahun, Miss World Malaysia dianjurkan di Kuching, Sarawak. Jadi saya ambil peluang tu lah untuk cuba dalam Miss World Malaysia. Dan pada masa itu saya adalah peserta yang paling muda sekali. Saya peserta yang paling muda. Tak ada experience, tak ada background dalam dunia peragaan. Jadi time tu memang saya nak cuba, it's just for experience. Tapi masa tu memanglah saya nak bagi yang terbaik kan. So tiba-tiba menang. So saya mewakili Malaysia di Sanya, China. Dan masa tu saya belum belajar lagi. Jadi saya baru mula belajar di Universiti Melaya tahun lepas. Untuk menyimbangkan kerjaya dengan akademik ni agak susah sikit, tapi saya cubalah sedaya upaya sebab saya suka buat charity work dan saya nak teruskan kerja charity saya sebab itulah impian saya nak tengok anak-anak muda di Sarawak tu nak mereka berjaya juga. Okey, ini mungkin soalan tentang kita nak cerita mungkin persahabatan antara kita yang berada di Semenanjung dan mereka yang berada di Sabah dan juga Sarawak. Mungkin ramai kita kata rakyat di Sabah dan juga Sarawak yang duduk ataupun bermastautin di Semenanjung. Tetapi kita juga nak bercerita tentang pelibatan orang-orang di Semenanjung, di Sabah dan juga Sarawak. Kalau pergaulan Larissa sendiri bersama dengan sahabat-sahabat di sini, sejauh mana mereka juga mengenali budaya etnik dan juga kaum di Sabah dan juga Sarawak? Terus terang saya kata banyak yang tak beberapa mengenali budaya di Sarawak sebab apa yang mereka tengok, alasan mereka, kami tengok iklan tu semua pokok je. Lepas tu kalau mereka tanya, kamu dari etnik mana? Saya cakap, saya orang Kenyah. Tapi mereka takkan tahu apa tu Kenyah. So, perlulah explain. So, actually it's not too bad lah. Saya, apa-apa pun saya happy nak explain dengan mereka, bagi mereka education. And in a way, saya nak jemput mereka datang ke Sarawak untuk
to know more, experience more about Sarawak. Kebiasaan masyarakat Kenyah selalunya banyak yang berada di mana? Di Miri, kawasan Miri. Ya, di Kuching tak banyak sangat. Kuching banyak lagi Bidayuh dengan Iban. Ya. Macam Dewi pula, macam mana Dewi sendiri sebagai satu public figure, satu figura yang memang sangat-sangat terkenal. Macam mana Dewi nak bawakan culture ataupun budaya Dewi sebagai seorang Sarawakian di mata dunia? Macam sewaktu Dewi Miss World tu pun kita ada video Beauty with a Purpose. Jadi setiap peserta daripada wakil negara kena ada video charity yang kita buat. It's called Beauty with a Purpose, title tu. Jadi untuk projek yang Dewi buat yang dihantar ke London, dihantar ke organisation Miss World, Dewi mengetengahkan kaum Bidayuh di mana kaum Bidayuh ini dipanggil Dayung Semban. Dayung seperti yang boleh lihat di video itu, Dayung Semban, Dayung adalah perempuan, wanita. Semban, mereka Dewi nak cakap pun berdiri beroma sebab wanita Semban ini, Dayung Semban ini hanya mereka sahaja yang memakai besi, dipanggil ruyang, rasung dan ruyang. Di leher, di betis, di tangan. Seperti masyarakat daripada, kalau tak silap saya, di Tibet, kalau tak silap saya lah, yang pakai neck sampai long neck ring. Itu pemakaian bagi mereka itu adalah kecantikan. Dewi sendiri pun tak tahu sebenarnya sampailah waktu Miss World tu Uncle Dewi beliau juga designer Dewi, beliau yang suruh Dewi apa kata kita buat ni. Sebab bila dia tanya Dewi pun tak tahu. Jadi itu adalah it's time for me to do that. It's time for me to promote lagi, untuk sebarkan lagi sebenarnya kita wujud orang Bidayuh ini yang seperti itu. Dan dulu sebenarnya ada 9 orang dan sekarang hanya tinggal 6 atau 5 orang. Yang masih mengamalkan. Yang masih mengamalkan, yang lain dah meninggal. Sebab mereka dah tua. Dan kita yang muda ni belum ada lagi yang pakai. Belum ada ready. Belum ada yang bersedia untuk pakai. Kalau Dewi ada perasaan bersedia, mungkin Dewi nak pakai kat leher ke, dekat tangan ke. Itu komitmen seumur hidup? Yes. Tapi benda tu boleh buka sebenarnya. Cuma mengambil masa yang lama. Macam tadi Dewi panggil mereka nenek lah. Yang di betis tu, bila diorang buka, betis dia dah kurus sangat. Meaning dia dah lama tak buka. Kalau mandi pun dia berus macam tu je, besi tu. Tapi ia bukannya satu kewajipan untuk setiap... Tak, dia bukan wajib. Tapi kalau ada yang sudi, itulah penerus kita. Untuk kaum itu, itulah penerusnya. Itu lambang kepada masyarakat Bidayuh juga. Ada lagi beberapa. Tapi baik, satu perkongsian cukup baik juga. Kita akan berehat seketika. Banyak lagi kita nak ceritakan, Ifa. Sudah semestinya kemakrufan asimilasi. Kita bawakan bersama dengan anda glosari seketika nanti. Baik, kita bersama dalam glosari. Ifa tadi dia kata dia ada kacukan Cina, Arab, Melayu. Saya mungkin ada darah Minang dan juga Melayu, berdarah Kenyah, Bidayuh. Jadi Rosnan juga sudah semestinya. Walau apa pun identiti kita, walau apa pun warna kulit kita, sebenarnya kita meraihkan kepelbagaian dan kita satukan sebagai identiti rakyat Malaysia. Ya, dan itu yang menjadikan Malaysia ni memang cukup unik dan sentiasa nampak lain di mata dunia. Memang Malaysia ni memang special, orang cakap. Dan hari ini kita ada penambahan satu tetamu istimewa. Betul, yang paling istimewa. Kalau tadi kita bersama Dewi, Larissa, Encik, kita juga silakan Encik Rosnan Nordin yang juga merupakan pengarah bahagian pembangunan produksi dan juga artistik Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Assalamualaikum Encik Rosnan. Waalaikumsalam. Terima kasih membawakan penari-penari daripada JKKN tadi mempersembahkan tarian Rambai daripada etnik Tidung. Okey, mungkin nak ceritakan sikit tentang kita kata kolaborasi JKKN dengan pemaparan budaya-budaya daripada Sabah dan juga Sarawak ni. Bagaimana JKKN memelihara nilai estetika tarian yang asli itu? Kalau kita lihat dari segi aspek skop, iaitu perkataan asimilasi. Asimilasi ini artinya dia adalah budaya pinjaman dalam satu masyarakat etnik.
Dalam budaya pinjaman ini juga kita melihat aspeknya adalah tarian ini bukan saja diempunyai oleh satu etnik. Mungkin dimiliki juga oleh pelbagai bangsa. Kita ambil contohlah yang tarian kita tengok tadi adalah tarian Tidong. Etnik Tidong. So, tarian ini salah satu tarian yang kita rasa yang dipunyai oleh satu etnik yang tidak dibawa ke mana-mana. Tapi bagi kami di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, kita mengambil tarian etnik ini dan dipelbagaikan untuk semua orang berkongsi. Jadi sekurang-kurangnya kita tidak tinggalkan seni tradisi masyarakat etnik di Malaysia ini. Kerana inilah salah satunya mengapa apa yang dilaksanakan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara bukan itu saja melalui kajian, melalui manifestasi dan juga melalui persembahan. Dan acara-acara ini kita akan tonjolkan juga adalah etnik di Malaysia. Jika tidak benda ini jika tidak diadakan, kita akan kehilangan macam kita lihat macam setengah mungkin di Kenyah, Bidayuh, mungkin kesenian itu hanya dimiliki oleh empunyanya saja, tapi tidak dikembangkan kepada seluruh Malaysia. Betul. Kerana kita kena lihat definisinya adalah tarian tradisional dengan tarian tradisi. Kalau tarian tradisional artinya bermaksudnya tarian itu diempunyai oleh seluruh negara. Maka ia dikategorikan sebagai tradisional. Boleh dinikmati. Kita ambil contoh paling mudah. Kita ambil tarian Anggalang Bangunatit ataupun tarian Ngajat. Ngajat bukan saja diempunyai di Sarawak, tetapi Ngajat juga ada di Semenanjung. Ditari juga di universiti, ditari juga di Pulau Pinang, di Kedah, di Johor, dan ditari. Dan Ngajat itu telah diletakkan sebagai tarian tradisional. Dia bukan tradisi. Kalau tradisi itu dia adalah letaknya adalah skop etnik tersebut. Begitu juga dengan Anggalang Bangunatit. Sekarang kita nak dengar Anggalang Bangunatit, kita tak perlu pergi ke Sabah. Di Semenanjung pun ada. Di Semenanjung pun ada. Dia itu di semua tempat kesenian memang mengadakan Anggalang Bangunatit. Ini menunjukkan bahawa tarian-tarian etnik, tarian tradisi dah dipunyai oleh seluruh negara. Betul. Tapi untuk penari-penari bagi setiap tarian-tarian ini, adakah penarinya memang asalnya macam orang Sarawak ataupun mungkin ada juga daripada negeri-negeri lain yang belajar untuk bersama-sama dengan JKKN itu untuk menjadi penari? Ya. Penari-penari kita ini datang daripada pelbagai negeri. Pelbagai negeri dan pelbagai bangsa. Macam tadi kita tengok tu ada daripada Sabah, ada daripada Sarawak dan ada daripada Semenanjung. Dan penari-penari ini adalah asasnya dia kena ketahui adalah tentang bukan satu tarian. Dia kena ketahui juga pelbagai tari. Kalau dia memahami satu tarian, artinya dia terikat dengan etniknya sendiri. Jadi kita memberi ruang dan peluang untuk dia memahami seluruh tarian tradisional. Kalau kita ke Johor, kita boleh tengok mungkin kita boleh lihat bukan sekala Anggalang Bangunatit, kita boleh lihat Semazau. Kalau kita pergi ke Pulau Pinang, kita boleh lihat Ngajat, kita boleh melihat juga tarian orang Ulu. Kan? Jadi benda itu dah berkembang dalam Malaysia ini sebab kita pengamalan JKKN adalah kita mendedahkan, kita memberi ruang dan peluang masyarakat menikmati kesenian-kesenian etnik yang memang berada di seluruh Malaysia. Okey, Dewi tersenyum sebab Aswara pun sebenarnya banyak mengajar tentang subjek asas tarian tradisional, tarian-tarian masyarakat dan sebagainya. Dewi ada berkesempatan untuk belajar tarian-tarian tradisional. Masa dekat Aswara, Dewi berpeluang untuk belajar Mak Yong. Mak Yong, dan kami wajib untuk mengambil subjek itu Mak Yong, di mana kita kena menyanyikan sebab Dewi dalam adalah menyanyikan, jadi harus menyanyikan lagu Mak Yong dan juga menarinya. Susah juga tapi seronok sebenarnya belajar sesuatu yang baru daripada tradisi yang berbeza. Seronok sebenarnya masa tu, zaman belajar diri dekat Aswara memang best. Macam Larissa Kelantan pun belajar juga. Sikit-sikit Sikitlah. Dia mesti comel kan kalau dia cakap kecik Kelantan. Macam Larissa pula, Larissa ada belajar ambil kelas-kelas ataupun mungkin di kampung halaman ada belajar menari. Larissa memang dari kecil belajar tarian tradisional sebab ibu saya dia seorang penari juga dulu. Dan pada usia 10 tahun rasanya saya join satu kelab tarian di mana mereka ajar setiap tarian etnik di Sarawak. Jadi tarian Melanau, tari Iban, Bidayuh, orang Ulu, semua tu saya dah pandai dah. Sekarang ni di UM pun saya join kelab tarian. Dan di situlah memang saya happy lah sebab tarian tu memang benda yang memang saya enjoy buat.
Sebenarnya kalau kita cerita tentang tarian bukan sekadar menghiburkan semata-mata. Di sebalik tarian ada falsafah, ada sejarah dan juga ada penceritaan tentang bangsa dan juga masyarakat itu sendiri. Encik Rosnan mungkin boleh kongsikan, kita mungkin ada yang memandang tarian itu sebagai satu bentuk hiburan. Tetapi di sebalik tarian itu ada titi bangsa itu dibawa, dan kalau tidak dipelihara sebenarnya mungkin akan pupuslah pengenalan kepada identiti bangsa itu sendiri. Ya, kalau kita lihat pada segi aspek identiti, di Malaysia ni unik. Malaysia ni salah satu yang unik adalah pengamalan masyarakat majmuk dia. Dalam masyarakat majmuk ni ada 3 perkara yang dibentangkan. Salah satunya adalah masyarakat majmuk itu mesti masyarakat yang lebih bersatu etnik. Yang keduanya, dia harus mengamal, memelihara tradisinya agar tidak dikawal oleh kumpulan majoriti. Jika dikawal oleh kumpulan majoriti, maka hilanglah tradisinya. Dan yang ketiganya, ia mesti dalam satu penyatuan negara. Dalam penyatuan negara itu negara yang sama yang memelihara ketiga ini. Ini yang unik tentang Malaysia. Tapi dalam hal ini kita lihat bahawa bila kita kata masyarakat majmuk, artinya di Malaysia tidak pernah melarang, iaitu masyarakat ini mengamal tentang dia punya asimilasi dalam kepercayaan, dalam bentuk kebendaan ataupun dalam bentuk seni dan budaya. Kerana itu adalah hak milik. Dan hak milik ini harus dipelihara. Jika hak milik ini tidak dipelihara, maka kita akan lihat nanti, contohnya ada beberapa negara di mana kesenian etniknya telah tidak ada kerana telah dikawal oleh etnik yang majoriti. Akibatnya dia hilang tentang seni dan tradisinya. Tapi di Indonesia berbeza. Di Indonesia kita melihat bahawa tradisi seni ini dipelihara dari segi aspek kita tak pernah melarang. Dan kita tak melarang. Yang keduanya, kita memberi ruang dan peluang pengamalan. Dan yang ketiganya, kita mempelajari apa yang ada. Jadi jika kita tak pelajari, maka kita tidak tahu tentang sesuatu etnik yang itu. Dan ini yang kelebihan terdapat di Malaysia. Bila kata di pihak Jabatan Kepentingan Kesihatan Negara pun, kita melakukan pemeliharaan dan kita menggalakkan dan kita memberi pengembangan. Dan ketiga aspek ini adalah salah satu alat bagi kita melihat penyatuan bangsa dan juga satu titik pertemuan bagi bangsa Malaysia. Betul. Bila kita cakap mengenai penceritaan sebenarnya dalam macam Ismail cakap tadi, dalam satu tarian tu bukan sahaja kita nak tunjukkan sekadar hiburan, tapi ada cerita, ada sejarah. Macam Dewi adalah seorang penyanyi. Dewi ada baru-baru ini mengeluarkan satu lagu iaitu Hello Borneo. Yes. Mungkin Dewi boleh ceritakan sedikit mengenai lagu Hello Borneo. Lagu tu dinyanyikan bersama dengan Tuju, ya? Betul. Lagu ni sebenarnya dicipta sewaktu kita berada dalam MCO. Jadi seperti yang kita tahu, bila MCO kita tak dapat balik Sabah, tak dapat balik Sarawak. Jadi Dewi di situ mewakili Sarawak dan Tuju mewakili Sabah. And then lagu tu dicipta kita nak wujudkan nak lepaskan rindu kepada saudara mara, kawan-kawan yang dekat Sabah sana. Maksudnya Hello Borneo adalah bila kita rindu, kita hello lah, call. Kita call, say hi, video call ke apa. Jadi itu adalah salah satu tujuan lagu tu, untuk melepaskan rindu kepada sesiapa yang berada di sana. Kawan-kawan, keluarga. Ya. Itulah sebab Ifa pernah berkongsi dengan saya, dia hampir bertemu jodoh dengan orang Samarahan Sarawak. Jadi itulah dia. Tak boleh Ifa, ya. Mungkin silang budaya itu tak tercapai, tapi tak mengapa, mungkin boleh mencari jodoh yang lain pula. Untuk Larissa pula kan, sebab kita nak cerita penyatuan ni, sebenarnya kita faham ratusan puluhan etnik yang berada di Sarawak sendiri, dialek dan bahasanya itu mungkin berbeza, tetapi bahasa Melayu itu tetap dipertuturkan. Mungkin untuk komunikasi sama sendiri, malah untuk kami juga di Semenanjung bersama dengan orang di Sabah dan juga Sarawak. Jadi bagaimana untuk Larissa mempelajari, bukan saja mengamalkan pertuturan bahasa anda sendiri, dialek sendiri, tetapi juga mengangkat nilai bahasa Melayu itu untuk dijadikan sebagai bahasa kebangsaan? Untuk saya, bila saya dari kecil lagi, ibu bapa saya memang cakap bahasa Inggeris. Jadi jaranglah nak cakap bahasa Melayu. Sehingga saya masuk universiti, baru semua rakan-rakan saya memang cakap bahasa Melayu lah. Jadi untuk saya, bahasa Melayu ni memang penting, and banyak orang tidak menitik beratkan bahasa Melayu sebab kita masuk universiti swasta. Macam saya sebelum ni di universiti swasta memang tak ada seorang pun yang cakap bahasa Melayu. Ya, jadi kita perlu mempraktikkanlah bahasa Melayu. Saya bersyukur sebab masuk Universiti Melaya, sebab di situlah saya memang belajar, memang praktis cakap bahasa Melayu. Dan kalau
bukan sebab Universiti Melayu, saya rasa kat interview ni pun macam kaku sikit bahasa Melayu saya. Tapi sekarang ni saya memang masih belajar lah, tapi saya bersyukur lah. Tapi saya rasa Larissa punya bahasa memang thank you. Banyak improvement. Yang penting kita meraihkan kepelbagaian kita dan kita masih lagi mengekalkan identiti. Untuk Cik Rosnan, kita tahu JKKN membuat pelbagai aktiviti dan sebagainya. Mungkin Cik Rosnan boleh kongsikan sedikit dengan penonton kita bagaimana ataupun di mana mereka boleh temukan persembahan-persembahan istimewa kebudayaan dan kesenian yang kita pada tahun sudah sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini, kita banyak melaksanakan program-program secara Color of Malaysia. Program-program di seluruh Malaysia, artinya program-program memperkenalkan seni tradisi kepada masyarakat. Di samping itu, kita ada beberapa program yang berbentuk pelancongan budaya yang memang diadakan di seluruh Malaysia. Contohnya Pesta Angin Timur yang kita buat dengan masyarakat kampung. Dan kita ada di Sarawak, kita ada Pesta Regatta, tapi kita buat juga tentang tarian untuk yang joget Sarawak itu. Begitu juga dengan beberapa tempat. Itu antara. Tapi bila berlakunya MCO ini, apa yang dilaksanakan oleh kami adalah kami lebih banyak membuat dalam bentuk visual maya, di mana orang masyarakat boleh menonton siaran melalui FB Live JKN, di mana setiap pukul 3 hingga 3.30 kita ada Color of Malaysia. Kalau Malaysia yang boleh menontonnya, kita boleh semua negeri melalui seni tradisinya. Yang keduanya boleh juga mengikuti senam pagi kami yang diadakan setiap pagi pukul 9 hingga 9.30 hingga 9.45 senam pagi ini untuk senaman. Kita panggil senam pagi. Dan kita juga ada tentang live FB music secara langsung melalui streaming kita, dan juga kita ada tentang webinar dan juga TikTok, iaitu tentang ini adalah program-program pasal kita bersesuai bersama dengan MCO ni. Kerana ini di antara peluang. Kerana kalau kita bertanya pada saya, kita melihat bukan kita sahaja yang terkesan, tetapi industri juga yang terkesan. Contohnya penyanyi. Dan inilah peluang ini dia menggunakan secara maya ini untuk memberi ruang dan peluang masyarakat melihat, mendengar. Kerana ini yang salah satu platform yang terbaik lah untuk pada waktu sekarang. Dahulu dah diguna tapi jarang. Tapi sekarang kerapan itu. Ya, betul. Pendekatan memang cukup. Saya rasa cukup bernas dan cukup berkesan lah untuk terutamanya untuk anak-anak muda zaman sekarang ni. Betul. Untuk memberi lebih coverage ataupun kita kata lebih peluang cakupan kepada setiap apa yang nak dipaparkan tu. Dewi dan juga Larissa mungkin nak kongsikan laman media sosial Instagram untuk peminat-peminat untuk mengikuti perkembangan anda berdua sendiri. Dewi memang aktif dalam Instagram. Jadi kalau nak tengok apa aktiviti Dewi, boleh follow je. Dewi_Seriesta. Dan itulah dia. Okey, itu dia nampak tu. Ya, so Dewi memang selalu update lah. Sebab daripada situ je lah. Kalau Facebook, Dewi tak berapa sangat lah. Dewi lebih suka fokus pada satu. Pastinya akan tambah satu follower Ismail Adnan. Saya dah lama. Sekarang nanti saya follow. Salah bual ni. Saya pun dah lama follow Larissa. Wah, nampak. Instagramnya? Instagram Larissa Ping, LARISSAPING. Di situ kalau Larissa ada kerja-kerja charity yang nak dapatkan donation ke apa, Larissa akan update dekat Instagram. Jadi stay tune lah. Apa-apa update nanti Larissa letak kat Instagram. Selamat meneruskan pengajian Dewi. Selamat meneruskan kerjaya anda sebagai penyanyi dan juga peragawan malah insan seni untuk tanah air. Encik Rosnan, terima kasih atas kesudian Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negara untuk bersama dengan kami. Amat kami hargai kesediaan JKN bersama dengan kami pada malam ini, dan kita nak tinggalkan penonton kita dengan tarian yang cukup istimewa pada malam ini, Fa. Ya, dan sebelum itu kita nak ucapkan terima kasih juga kepada penonton-penonton yang setia bersama dengan kami dari jam 9 sehinggalah 10 malam ini. Dan macam Ismail cakaplah, kita ada tarian istimewa iaitu tarian Ajat Lesung daripada etnik Iban yang kita akan persembahkan kepada anda. Apapun, terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Glosari. Saya Ifah Hazim. Saya Ismail Adnan. Assalamualaikum dan selamat menyambut Hari Malaysia.